dalam masa sama kita pun bersengah sembahyang juga, sembahyang sunat. Tapi ketika itu syarak tidak membenarkan untuk kita memberi salam, ataupun kita bubarkan terus solat ketika itu. Kalau nak keluar sembahyang pun tak perlu kita duduk, terus bagi salam dah. Nak keluar gitu je. Tak perlu dah. Macam kita solat terbatal wuduk. Terbatal wuduk. Perlu tak kita bagi salam? Tak perlu. Keluar je lah. Kan? Saya tak pernah jumpa lagi lah pendapat yang mengatakan boleh kita terus batalkan solat itu untuk buat yang satu lagi. Wallahu alam, kalau ada pendapat yang mengatakan boleh. Ya tuan? Ya. Baik, ketika itu maqasid syariah ketika itu hifzun nafs itu lebih utama. Menjaga nyawa itu lebih utama. Aku nak sembahyang sekarang, masuk ular tu ni sekarang melangkahin aku. Nak buat apa? Ketika itu bubarkan aja solat kita. Nak lari ke nak katuk ular? Kalau mampu tangkap ular tu silakan ya. Kalau tak mampu, saya pun lari. Ketika itu. Ada lagi soalan perbincangan tuan-tuan? Baik, katalah kita masuk pengajian sedang berlangsung, kan? Apa yang perlu kita lakukan? Boleh tak apa yang perlu kita lakukanlah? Boleh tak kita duduk terus ataupun kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, kan? Tuan-tuan yang dimuliakan ibu ayah sekalian, dalam masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat. Kan, Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Nabi tengok seorang sahabat masuk, dia terus duduk. Nabi kata, as-sallaita tahiyah? Dia kata, kamu dah sembahyang solat sunat tahiyat ke yang duduk ni sahabat? Belum. Sahabat tu kata belum, aku belum sembahyang lagi ni. Ya Rasulullah? Kum salli rakaatain. Bangun sembahyanglah 2 rakaat. Ketika khutbah pun Nabi pernah menegur sahabat. Apatah lagi sekadar apa tuan-tuan? Sekadar pengajian saja. Maka kita ni masuk ni dituntut juga untuk kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi kita ni janganlah pula cerdik benar. Tengah-tengah laman ni sembahyangnya. Pergilah hujung-hujung sana, ada tak? Kan? Janganlah kita nampak sangat. Boleh tak kita menggantikan perbuatan solat sunat tahiyatul masjid itu dengan tasbih? Boleh tak? Wallahu alam. Tapi berpandukan hadis itu, Nabi pernah menegur sahabat yang terus duduk ketika itu. Dah bercerita tentang solat Jumaat yang Rasulullah tegur ini. Kadang-kadang kita tak berapa faham ataupun salah tanggapan masyarakat kita. Ketika mana kita masuk masjid, ni solat Jumaat ni, solat Jumaat. Ketika mana kita masuk masjid, azan kedua sedang dilaungkan. Kita dah nampak tu imam ke atas mimbar. Itu azan. Oh, kita dah tahulah. Mestilah confirm lah. Itu azan yang kedua. Maka ramai orang yang salah. Berdiri tunggu. Sampai habis azan baru dia sembahyang sunat. Betul tak tuan-tuan? Salah. Dia berbeza. Berbeza, kita masuk masjid, tiba-tiba apa dia? Azan dilaungkan. Kita nak buat apa? Sembahyang sunat ke ataupun jawab azan? Lebih aula jawab azan. Sebab apa dia? Fiqh ketika itu sembahyang sunat lepas tu pun boleh buat.
Jawab azan, boleh tak buat lepas tu? Tak boleh. Ketika azan aja. Fadilat untuk menjawab azan ketika azan aja. Sebab itu dituntut ketika itu kita jawab azan dulu. Baru kita buat sembahyang sunat. Berbeza hukumnya ketika mana sembahyang Jumaat. Masuk-masuk orang tengah azan. Nampak pula khatib dah duduk atas mimbar. Kita dah confirm dah tahu mestilah itu azan yang kedua. Tak? Maka kita jangan berdiri. Tak? Macam orang bernasyid buat tangan begitu pula. Tak? Terus sahaja sembahyang sunat yang paling ringkas. Supaya apa dia? Nanti habis azan, habislah sembahyang. Kerana lebih aula, lebih muakkad lagi untuk kita mendengar khutbah Jumaat tersebut daripada kita buat sembahyang selepas itu. Yang tu kadang-kadang orang salah faham. Ya. Sembahyang sunat yang paling ringkas ni macam mana tuan-tuan? Paling ringkas lah. Sembahyang sunat yang paling ringkas. Takbir, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah tanpa perlu doa iftitah, terus baca Fatihah. Kita yang sunat-sunat, yang wajib-wajib saja. Baca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surah sunat. Terus kita rukuk, kita baca sekali saja tasbih, cukuplah. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Terus kita sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita duduk antara duduk sujud, terus baik buat macam tu saja. Insya-Allah kalau mula azan azan Jumaat tu, mula azan yang kedua tu, kita sembahyang sebelum azan tu, kita pun dah habis dah. Sembahyang, dapat kita fadilat mendengar khutbah Jumaat daripada awal. Ini kadang-kadang kita tersilap. Kita pun berdiri. Habis azan yang kedua tu baru kita sembahyang sunat. Sedangkan ketika itu tuntutan untuk mendengar khutbah lebih aula. Lebih aula lagi. Ada ke soalan lagi tuan-tuan? Sila. Oh, okey. Orang melatah, ya. Orang melatah. Tengah sembahyang melatah. Batal tak sembahyang orang melatah ni tersebut? Batal tak tuan-tuan? Oh Tuhan. Nasib baik dia sebut Tuhan. Buatnya dia buat cakap lain gerang tak? Macam-macam melatah ni. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan dalam solat ini hanya 3 perkataan sahaja yang dibenarkan. Ya. Solat kita ini sama ada solatul maktubah, iaitu solat fardu, ataupun solatul nawafil yang disebut sebagai solat-solat sunat, termasuklah solat sunat duha tadi tu. Hanya 3 sahaja perkataan yang dibenarkan oleh syarak. Yang pertama kata Nabi at-takbir. Sebut Allahu Akbar, dibenarkan. At-tasbih, sebut subhanallah. Subhanallah ni bila kita biasa sebut? Kod-kod imam terkhilaf, kod-kod imam tersilap. Kita yang di belakang nak menegur imam, subhanallah. Yang tu dibenarkan. Alah, imam duduk, sepatutnya masuk berdiri terus, masuk rakaat berikutnya. Maka kita pun berdiri, lantas kita sebut subhanallah. Imam tak faham apa itu subhanallah, kita sebut takbir, Allahu Akbar. Yang tu dibenarkan. Satu lagi perkataan yang dibenarkan oleh Nabi apa dia? Qiraatul Quran. Yang dibolehkan ialah apa dia? Yang dibolehkan membaca Al-Quran. Kod-kodlah imam tersilap masuk surah, maka kita menegurnya. Hanya ini 3 sahaja perkataan yang dibenarkan oleh syarak, sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, sama ada sengaja ataupun tidak, maka tidaklah dibenarkan, batallah solat seseorang itu. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh Qadi Abu Syuja' di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hal Ghayatul Ikhtisar, walaupun hatta dia kata perkataan itu hanya 1 huruf saja, tetapi 1 huruf yang membawa makna. Contoh dalam bahasa Arab, qaf baris bawah bunyi apa?
Qi. Tuan-tuan faham tak qi itu apa? Tak faham, Ustaz. Kami orang Melayu. Setengah Arab pun dia tak faham. Sebab qi ini perkataan Arab lama. Sanskritnya kan. Tetapi dia membawa maksud. Maksudnya apa dia? Berhenti. Berhenti. Shin, baris bawah. Bunyinya shi. Satu huruf je, baris bawah. Bawa makna tak? Kita tak tahu. Tapi bawa makna. Bahasa Arab mengatakan shi ni senyap. Senyap sekejap. Senyap. Sebab itu, bila kita melatah ke, hatta kita ini apa dia? Berdeham. Berdeham tidak dibolehkan tuan-tuan. Berdeham dalam solat, takut-takut yang berlebihan membawa makna. Panjang no berdeham. Ada berdeham. Hang ni marah aku ke apa ni? Ada. Sehingga kan macam itu tidak boleh. Sebab itu bila kita melatah ke ataupun terkeluar apa-apa perkataan saja, dia membatalkan solat. Tidak boleh membatalkan solat. Hanya 3 perkataan saja yang dibenarkan oleh syarak, sabit daripada hadis Nabi-Nabi, iaitu takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, wa qiraatul Quran, bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Satu muka je hari ni tuan-tuan. 7.23 dah. Tuan-tuan nak jogging ke nak pergi lokin pagi ni? Ya. Sekiranya kita belum duduk, maka kita lebih aula sebenarnya sembahyang sunat tahiyatul masjid itu. Boleh kita duduk sebelum tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia tidak mengganggu. Tapi itu yang saya sebut tu, orang tu kena bijak pula. Janganlah aku tengah bagi tazkirah ni kau mau sembahyang depan tu. Tak, ketika itu pergilah celah-celah mana dulu, tak? Belakang tiang ke. Ya, yang tu lebih aula sebenarnya kita masih lagi sembahyang sunat. Tahiyatul masjid. Sebab tuntutan yang ada di situ, Nabi menegur. Ketika sembahyang Jumaat pun Nabi menegur orang yang tak sembahyang sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu sembahyang tu. Dibolehkan. Ya. Lebih aula, lebih afdal lagi. Kita mendapat fadilah itu sebelum duduk itu untuk kita sembahyang tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar ini dulu perbincangan kita pada pagi ini, pada pertemuan ini. Sekadar yang apa namanya, yang kita sempatlah satu muka surat. Bulan depan, bulan 2, wallahu a'lam lah. Saya tak pasti sempat ke tidak mengajar datang sini. Sebab saya dijadualkan untuk pergi balik ke Mekah pada 18 hari bulan. Saya sebenarnya mutawif tuan-tuan. Saya ulang alik ke Mekah setiap kali cuti sekolah. Saya sebenarnya cikgu. Saya ustaz di sekolah. Tapi setiap kali cuti sekolah yang panjang, memang saya akan duduk di Mekah lah. Saya pergi awal cuti. Kalau cuti tu mula Sabtu, kadang-kadang saya pergi petang Jumaat, saya dah terbang dah. Ataupun hari Ahad ke. Dan saya akan balik pada penghujung cuti. Kan, penghujung cuti macam itulah. Jadi bulan depan ni cuti panjang ni. Saya tengok nama saya pun dia orang dah sediakan tiket dah untuk saya. Jadi saya tak pasti dan ke tidak masjid. Kalau tak dan minta penyelaras kuliah nanti maklumkan saya bulan depan kalau ada slot kosong. Slot maghrib yang kosong, kalau saya pun kosong ketika itu, saya boleh datang insya-Allah. Ya, insya-Allah. Setakat dari ini dulu tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat ilmunya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 bijudika amin wa ya khairal mas'ulin. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.